Hari ini menandakan permulaan satu lembaran baru dalam sejarah pengangkutan udara di Malaysia. Lapangan terbang Subang atau dikenali secara rasminya sebagai Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah Airport bakal menyaksikan transformasi strategik yang cukup hebat dan menyeluruh untuk menjadi sebuah hub aero angkasa dan penerbangan bisnes yang digemari di rantau Asia Pasifik dan sebagai satu city airport yang unggul yang terletak di tengah-tengah ibu kota negara Kuala Lumpur. Dengan penuh rasa sukacitanya, saya ingin mengumumkan bahawa plan penjanaan semula lapangan terbang Subang ataupun dikenali sebagai Subang Airport Regeneration Plan SARP yang disediakan oleh Malaysia Airport Holdings Berhad MHB berasaskan ada 7 dasar kerajaan Malaysia akan dilaksanakan. Pada 2 Februari yang lalu, iaitu hari Khamis yang lalu, saya telah membentangkan SARP kepada Jemaah Menteri dan cadangan pembangunan tersebut telah mendapat kelulusan secara prinsip selepas mengambil kira pertimbangan yang teliti. Pembangunan LTSAAS tersebut akan memberikan fokus terhadap pembangunan aerospace ecosystem, general aviation dan business aviation dan city airport. Sehubungan dengan itu, ekosistem yang akan dibangunkan di LTSAAS melibatkan 7 komponen, iaitu pusat industri angkasa, kedua, pusat penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih MAO. Yang ketiga, pusat penyelidikan dan pembangunan. Yang keempat, operasi penerbangan am ataupun general aviation. Yang kelima, operasi penerbangan bisnes, private jet business. Yang keenam, urban air mobility UAM. Dan yang ketujuh, sebagai operasi penerbangan komersial serantau. Cadangan memperkenalkan semula penerbangan berjadual serantau menggunakan pesawat jet narrow body sehingga A320 dan Boeing 737 atau yang seumpamanya, dan belly cargo menggunakan pesawat jet akan diperkenalkan semula di Subang Airport. Cadangan tersebut melibatkan usaha memperkenalkan semula penerbangan berjadual serantau menggunakan pesawat jet narrow body sehingga Airbus 320 dan Boeing 737 atau yang seumpamanya, dan belly cargo menggunakan pesawat jet di Subang Airport ini merupakan untuk mensasarkan pasaran ataupun kumpulan penumpang bisnes ataupun kelas premium dengan memanfaatkan penuh kedudukan Subang Airport yang cukup strategik di tengah-tengah ibu kota. Penerbangan berjadual menggunakan pesawat propeller dan turboprop akan dikekalkan mengikut permintaan pasaran terhadap perkhidmatan tersebut di Subang Airport dijangka berterusan dan positif. Melalui Subang Airport Regeneration Plan, Subang Airport bakal berubah menjadi sebuah hub penerbangan serantau dengan kapasiti maksimum seramai 8 juta penumpang setahun. Pertumbuhan dan perubahan wajah di lapangan terbang ini akan menjana ribuan peluang pekerjaan bernilai tinggi kepada rakyat Malaysia. Tambahan pula, ia akan memberikan rangsangan kepada rantaian industri pengangkutan udara dan industri aero angkasa selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai peneraju aero angkasa di rantau Asia Tenggara menjelang tahun 2030. Untuk langkah seterusnya, Malaysia Airports akan merangka seluruh pelan pembangunan semula LTSAAS ini secara terperinci setelah mengambil kira pandangan semua pihak dalam sesi-sesi debat urus dengan sikap yang terbuka dan membina. Anggaran kos pembangunan semula lapangan terbang ini dapat diumumkan selepas plan terperinci tersebut disiap bentangkan pada masa yang akan datang. Pembangunan semula LTSAAS adalah usaha dan murni peringkat nasional yang berlandaskan gagasan Malaysia Madani. Dari segi ekonomi, ia akan mempercepatkan pemulihan ekonomi pasca pandemik dengan menarik peraburan dari dalam maupun luar negara.
Dari aspek kemasyarakatan pula, projek ini cukup bermakna dengan memberi nafas baru kepada sebuah lapangan terbang di mana ramai warga Malaysia berkongsi ingatan dan pengalaman yang manis. Akhirnya adalah mustahak agar diterapkan reka bentuk mesra Arab dan infrastruktur hijau ke dalam pembangunan semula tersebut demi kelestarian dan masa depan negara kita. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah satu keputusan dasar yang sangat penting yang telah pun diluruskan oleh Kabinet pada hari Khamis yang lalu.